Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kuliah intensif Qawaid Fiqhiyah, dan hari ini adalah siri yang kelima yang akan membincangkan tentang kaedah ad-darar yuzal. Jadi insya-Allah kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan ad-darar yuzal dan aplikasinya dalam isu-isu semasa. Baik. Jadi seperti mana yang kita biasa maklumlah, bahawa apa-apa kemudaratan yang menyebabkan kemudaratan kepada individu ataupun masyarakat, ia akan boleh menyusahkan ataupun menggugat keamanan dan keselamatan sama ada kepada individu tersebut ataupun kepada orang awam lah, public. Okey. Jadi apa sahaja yang menyebabkan kesusahan dan kemudaratan, keburukan kepada individu dan juga publik, maka syariat Islam menolak kemudaratan tersebut, dan sebarang penolakan terhadap kepada kemudaratan itu akan dianggap sebagai maslahah. Jadi maksudnya syariat Islam sendiri pun mengambil berat tentang apa yang berlaku di sekitar individu dan juga masyarakat. So apa-apa sahaja yang menggugat keselamatan, kesihatan, keamanan individu dan juga masyarakat umum, maka syariat Islam pasti akan mengambil berat terhadap perkara tersebut. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kaedah ad-darar yuzal? So ad-darar yuzal ini dikandungi oleh dua perkataan. Yang pertama ad-darar, yang kedua adalah yuzalu. Jadi kalau kita terjemah, setiap kemudaratan itu perlu dihindarkan ataupun perlu dihilangkan. Jadi ad-darar lughatan pada makna bahasa ialah maksud bahaya, ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu pun kita sebut mudarat. Dan ad-darar ini ialah lawan kepada an-naf'u, kepada manfaat. Manfaat ni maksudnya benda-benda yang boleh mendatangkan kebaikan. Maka kebaikan ini lawan kepada kemudaratan. Kemudaratan lawan kepada kebaikan. Dan makna istilahi kepada kaedah kepada perkataan ad-darar ini ialah ad-darar adalah keadaan yang menyebabkan bahaya kepada kepentingan diri, maksudnya individu ataupun pihak lain. Pihak lain ini pun sama ada kepada individu ataupun kepada masyarakat umum. Itu maksud ad-darar. Jadi kita fahamlah ad-darar ini adalah kemudaratan. Bila kita melihat perkataan kedua, iaitu yuzalu. Yuzalu ni kita boleh terjemahkan yang seumpama, yang sesuai lah, kan? Sama ada kita nak kata dihilangkan, dihindarkan, dihapuskan, dijauhkan, kan? Jadi apa sahaja yang sesuai, maksud yang sesuai, maka kita bolehlah menterjemahkan yuzalu itu. So kemudaratan perlu dihindarkan, kemudaratan perlu dihilangkan, kemudaratan perlu dihapuskan dan sebagainya. Okey. So kita dapat melihat ini yang dimaksudkan dengan ad-darar yuzal. Persoalannya ialah, adakah semua kemudaratan, semua yang mendatangkan ham kepada diri ini wajib kita hilangkan ataupun kita hindarkan? Nanti kita akan tengok. Okey. Jadi setiap perkara ataupun keadaan yang menyebabkan bahaya sama ada kepada diri sendiri atau pihak lain, maka ia perlu dihapuskan, perlu dihindarkan. Kenapa kemudaratan ini perlu dihindarkan daripada individu ataupun masyarakat? Sebab ia ada kaitan dengan pemeliharaan maqasid syariah yang 5, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan juga menjaga
harta. Dan ia juga sedikit sebanyak mempunyai kaitan dengan dalil dalam ilmu usul fiqh, iaitu yang dipanggil sadduz zari'ah, iaitu menutup segala pintu ataupun jalan-jalan yang boleh membawa kepada kemudaratan ataupun kerosakan. Okey, so kita dapat fahamlah kenapa syariat Islam ini amat mengambil berat kalau ada perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan dan keburukan kepada individu ataupun masyarakat. Sebab apa? Sebab syariat Islam nak menjaga 5 maqasid yang 5 tu, agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Baik. Dalil kepada kaedah ad-darar yuzal ini kita boleh rujuk kepada beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-rada'ah wa 'ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. So syahidnya la tudarra walidatun biwaladiha. Jangan kamu memudaratkan, jangan kamu menyusahkan ibu dengan sebab anak. Ini ada kaitan dengan bab penyusuan di awal ayat tu, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. So bila dah si ibu menyusukan anak, maka si ayah, maksudnya suami kepada isteri tersebut, kena jagalah hak-haknya dari segi nafkahnya, kesihatannya, keselamatan, keamanan dan sebagainya. So janganlah disebabkan dia telah bersusah payah untuk berkhidmat ataupun menyusukan anak mereka, maka dia dibebankan dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya ataupun tidak mendapat nafkah. Okey. Antara lain firman Allah Taala, wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Ini berkaitan dengan ayat sama ada nak cerai ataupun masih nak meneruskan hubungan suami isteri kan. Maklumlah dalam kehidupan suami isteri ini sudah pasti akan ada perbalahan, pertelingkahan, merajuk dan sebagainya. Jadi kalaulah sampai satu tahap di mana tidak boleh lagi untuk memperbaiki hubungan suami isteri tersebut, maka kalau last choice, last pilihan ialah terpaksa bercerai, maka kalau nak bercerai pun sarrihuhunna bima'ruf, lepaskan isteri itu dengan cara baik. Kalau nak masih nak meneruskan hubungan, fa'amsikuhunna bima'ruf, kan? Nak bercerai pun cerai cara elok. Kalau nak teruskan hubungan, perbaiki muamalah supaya kedua-dua pihak tidak terkesan dengan satu sama lain. Dan Allah kata wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan kamu simpan ataupun meneruskan hubungan itu tersebut untuk membalas dendam ataupun untuk menyebabkan kemudaratan kepada pasangan. So sebab tu syahid di sini wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan kamu meneruskan hubungan tersebut dengan tujuan untuk menyebabkan kemudaratan kepada pasangan kamu. Kemudian dalam surah At-Talaq ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Ini pun sama juga, ada kaitan dengan bab kita panggil munakahat, bab cerai-berai ni. Jadi jangan menganiayai pasangan ataupun isteri itu sehingga mereka terkesan dengan perbuatan zalim si suami. Jadi dalam ayat Al-Quran ni, dalam 2-3 ayat yang kita baca ni, memang Allah Subhanahu Wa Taala highlightkan bahawa dalam hubungan suami isteri ni, ini sebagai contoh dalam hubungan suami isteri ni, yang penting ialah kedua-dua pihak boleh mendapat manfaat daripada perkahwinan tersebut. Namun kalau perkahwinan itu tidak dapat diselamatkan, maka kalau berlaku perceraian pun, perceraian yang tidak menzalimi mana-mana pihak.
kan? Itu yang sepatutnya. Baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Jangan jangan menyebabkan kemudaratan kepada diri kamu dan juga kepada orang lain. Ini tafsiran ataupun terjemahan yang biasa kita terjemahlah. Okey. Dan la darara wa la dirar inilah yang menjadi tunjang kepada pendalilan kaedah ad-darar yuzal ini. Kemudian antara yang lain, kull muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Kan? Setiap orang Islam ke atas orang Islam yang lain itu haram darahnya, hartanya dan juga kehormatan dirinya, maruah dirinya. Jadi maksudnya tidak boleh sewenang-wenang kita nak bunuh orang, nak pergi ambil harta orang tanpa izin, nak tuduh orang macam-macam dan sebagainya. Itu semua adalah perbuatan yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada diri seseorang. Antara hadis lain, man darra darrallahu bih wa man syaqqa syaqqallahu alaih. Siapa yang memudaratkan orang lain, maka Allah akan balas kemudaratan itu satu hari nanti, sama ada di dunia lagi ataupun nanti yang paling teruk nanti ialah di akhirat. Wa man syaqqa syaqqallahu alaih. Kalau siapa yang menyusahkan, maka Allah juga akan membalas dan menyusahkannya satu hari nanti, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan yang paling kita takut ialah balasan di akhirat nanti. Okey. Kemudian innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinuz zabha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihatah. Ini hadis ini berkaitan dengan sembelihan. Jadi dalam sembelihan pun kita diminta supaya kena bersedia dari segi peralatan, mental dan juga fizikal. Khususnya macam pisau ataupun alat yang kita gunakan untuk kita menyembelih binatang ternakan itu. Yang penting yang kena tajam. Sebab kalau tidak tajam, dia akan menyebabkan binatang ternakan itu lambat mati dan dia akan istilahnya menyeksa lah. Okey. Cuba tengok dalam bab sembelihan pun syariat Islam, fiqh kita meminta supaya kita tidak memudaratkan haiwan. Kan, apatah lagi dengan manusia. Jadi ini antara dalil daripada ayat Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan kaedah ad-darar yuzal. Baik. Ini yang tadi persoalan yang saya tanyakan tadi, adakah semua bila sebut ad-darar yuzal kita faham dan kita selalu terjemahkan setiap kemudaratan itu perlu dan wajib dihindarkan, wajib dihilangkan. Cuma persoalannya, adakah betul semua kemudaratan itu kena dihilangkan? Okey, secara asasnya memang maksud dan tuntutan kaedah ini ialah semua kemudaratan adalah haram dilakukan. Ya, tak boleh kita menyebabkan kecederaan kepada diri kita dan juga kepada orang lain, hukumnya haram. Ya, itu secara prinsip asas. Jadi bila berlaku saja kemudaratan ataupun sebelum berlaku kemudaratan itu, ia mesti dihindarkan ataupun dihilangkan. Namun sekiranya terdapat dalil keharusan melakukan kemudaratan kepada individu ataupun kepada pelaku, ia tidak termasuk dalam kaedah ad-darar yuzal ataupun dalam istilah yang lain ada pengecualian sebenarnya. Dan kita dah faham sebelum ni bahawa setiap kaedah fiqh dia ada pengecualian. Sebab itu dia sifatnya hanya aghlabiyah. Kebanyakan hukum fiqh akan masuk di bawah kaedah-kaedah induk ini. Namun di sana terdapat beberapa pengecualian yang tertentu. Okey, contoh macam hudud jihad. Okay, kalau kita tahulah hukum hudud ni antaranya yang mencuri potong tangan, kalau berzina, kalau dah muhsan rejam sampai mati, yang ghairul muhsan sebat 100 sebatan, apa lagi, minum arak sebat juga, dan sebagainya. Orang kata tak nampak slide kita cuba. Saya pun tak boleh nak dekat tapi tak apalah. Kalau tak nampak slide pun tak apa, dengar saja pembentangan saya ni. Okey. Jadi bila kita kata hudud, okey, kita kata contoh macam sebat lah.
Okey, sama ada untuk penzina ataupun penzina yang ghair muhsan ataupun yang minum arak. Okey, contohnya lah. Kita kata sebat ni ialah kita mengenakan pukulan, sama ada kita gunakan rotan, tali pinggang, ranting kayu dan sebagainya. Kita mengenakan pukulan tersebut kepada kulit kita. So bila terkena kulit, maka sakitlah kan, sebab kita pukul dulu masa kecil-kecil kita kena sebat dengan mak ayah kita. Sakit tak? Memang sakit lah. Okey. Jadi sakit itu sebenarnya adalah kemudaratan. Jadi adakah kita kata kaedah ad-darar yuzal ini kita faham bahawa sebarang kemudaratan, sebarang kesakitan kita tidak boleh laksanakan kepada orang. Okey. Itu prinsip umum kita faham ad-darar yuzal, itulah. Maksudnya sebarang kesakitan tidak boleh dikenakan kepada mana-mana orang. Namun bila kita bincang bab hudud ni, dia ada dalil. Okey. Dalil dalam Quran pun ada, dalil dalam hadis lagi banyaklah. Okey. Jadi walaupun pada zahirnya kita kata hudud itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada pelaku jenayah, tetapi memandangkan sebab ada dalil yang menyuruh kita melakukan kemudaratan kepada pelaku jenayah. So itu keyword dia, pelaku jenayah. Jadi maka melaksanakan hukuman hudud kepada pesalah-pesalah ataupun pelaku jenayah syariah ini tidak termasuk dalam aplikasi ad-darar yuzal. Jadi maksudnya macam ni, kalau kita nak berhujah, Ustaz kata ad-darar yuzal, ini kenapa pergi sebat orang minum arak kan? Kenapa pergi rejam sampai mati kan? Bukankah kaedah fiqh kata ad-darar yuzal? Okey, jadi kalau siapa yang berhujah begitu, maksudnya penghujahan itu memang tak kena lah, ataupun kita kata salah. Sebab apa? Macam tadi kita kata, memang prinsip umum ad-darar yuzal, semua kemudaratan perlu dihilangkan. Kita kena elakkan daripada manusia. Hudud akan menyebabkan kemudaratan. Orang pencuri, bila sabit kesalahan dia kena potong tangan. Orang yang berzina kena sebat. Kalau yang ghair muhsan. Jadi ini semua kemudaratan. Jadi kemudaratan kena hilangkan. Tak boleh laksanakan. Jadi penghujahan itu ditolak. Sebab apa? Sebab ada dalil lain yang menyuruh kita melaksanakan hukuman hudud ini walaupun ia mendatangkan kemudaratan kepada pelaku jenayah. Itu kita kena fahamlah. Jadi kaedah ad-darar yuzal ini maksudnya selagi mana ataupun dalam perkara yang ada dalil Allah suruh laksanakan walaupun ia terdapat kemudaratan, tetapi kemudaratan tu bukan pergi potong tangan orang ikut suka, dah kan, hanya kepada pelaku jenayah kan. Ni yang kadang-kadang timbul syubuhat ataupun tuduhan-tuduhan liar dan juga tuduhan-tuduhan nakal kepada syariat Islam. Kalau laksana hukum hudud ni semua orang kena potong tangan kan. Siapa ajar begitu kan? Hanya kepada pelaku jenayah. Jadi macam kita undang-undang sivil pun, kalau kita tak lakukan jenayah, kita nak takut apa kan? Undang-undang hanya dilaksanakan kepada orang yang melakukan kesalahan. Jadi setimpallah bila dia dah melakukan kesalahan, sebenarnya kesalahan ataupun jenayah itu adalah kemudaratan kepada publik. Untuk menjaga keamanan publik ini, maka akan dilaksanalah hukuman. Okey ya, so boleh faham Baik. Kaedah ad-darar yuzal ini juga ada beberapa cabang kaedah ataupun furu' ataupun kita panggil anak-anak kaedah dia. Sama macam kaedah-kaedah yang lain. Antaranya ni beberapa lah. Yang famous yang ketiga lah, yang selalu kita guna kan, idza ta'aradat mafsadatan ru'ya a'zamuhuma dararan, tertinggal alif tu, birtika bi akhaffihima kan, kemudian darul mafasid aula min jalbil masalih kan, ad-darar la yuzalu bimaslihi dan sebagainya. Okey, ini semua kaedah-kaedah furu' yang terdapat di bawah kaedah ad-darar yuzal. So kita lihat apakah aplikasi
kepada kepada ad-darar yuzal ini. Okey. Antaranya ialah bab khiyar dalam jual beli. Okey. Jadi khiyar ni ialah kita panggil konsep waranti lah. Okey. Kalau kita beli barang dalam masa-masa sekian, kalau kita ada jumpa, contoh kita beli beg lah kan, nampak dekat kedai tu elok, kita pun dah buka tengok apa semua tu kan, elok, tapi balik-balik rupanya baru tersedar ada kerosakan. Jadi kita pun dalam dalam fiqh pun ada konsep khiyar ni banyak, khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib dan sebagainya. Jadi konsep khiyar ini memberi pilihan supaya pembeli khususnya tidak terkesan dengan kemudaratan apabila dia membeli sesuatu produk ataupun sesuatu barang. Jadi kaedah ini boleh digunakan lah, ad-darar yuzal. Sebab apa? Sebab nak menjaga hak kepada pembeli. Sebab itulah penjual bila dia nak jual barang, okey, kalau dia penjual yang amanah, memang dia akan sebutlah okey, barang ni elok ataupun barang ni ada sedikit kecacatan. Ini saya bagi tahu awal. Kalau nak beli silakan, kalau tak mau beli tak apalah, saya redha lah barang ni tidak dijual kan. Jadi nak jumpa penjual yang jujur sebegitu memang kita panggil ada, bukan tak ada tapi mungkin susah lah. Yang penting ialah Islam nak menjaga kepentingan kedua-dua pihak, penjual dan juga kepada pembeli, khususnya pembeli lah kan, sebab kita nak beli barang yang elok. Okey. Jadi khiyar ini termasuk dalam nak menolak kemudaratan daripada orang yang berjual beli tersebut. Okey. Kemudian al-hajru 'ala safih. Ini sekatan kepada orang yang safih. Safih ini kita kata setengah orang terjemah bodoh kan. Ataupun orang yang tidak pandai menguruskan harta, ataupun orang yang boros. Okey. Al-hajru 'ala safih ini ialah sekatan pengurusan harta dia. Contoh dia macam ni, orang ni dah balik, dah besar panjang dah pun, tetapi kita panggil dia ni terlalu boros menggunakan harta dia sendiri. Jadi ahli keluarga kan, ataupun waris ini sebenarnya boleh kontrol, boleh mengenakan sekatan, sama ada kalau sekarang ni mungkin melalui mahkamah lah, supaya dia ni tidak terlalu boros kan. Jadi gunakan kuasa mahkamah, gunakan kuasa mungkin orang tua-tua yang dia hormati kan, dan sebagainya. Jadi al-hajru 'ala safi ni sebenarnya untuk menjaga kepentingan ataupun sedang cerita untuk menolak sebarang kerugian jangka panjang kepada empunya harta tersebut dan sebagainya. Saya ada cerita kan tentang al-hajru 'ala safi, dan memang saya selalu kalau sentuh bab al-hajru 'ala safi ni, memang saya akan bawa cerita ni. Dalam keluarga saya kan, kira sepupu lah, dua pupu lebih kurang itulah. Ada si adik ni kan, yang 2-3 pupu saya ni, dia kerja tukang kebun sekolah je. Jadi maklum sajalah ketika tu, ni cerita 20 tahun lepas lah ni, lebih kan, tukang kebun sekolah dengan gaji dia 500 ya lebih kurang. Okey. Jadi dia sebenarnya bukan dia yang safih, tetapi abang lah. Sebab abang dia ni, yang orang panggil istilah kampung, samseng kampung lah, dekat kampung saya tu. Jadi dia selalu duk pau duit adik yang kerja tukang kebun ni. Dia tak kerja, maklum saja, samseng kampung. Okay, jadi bila dapat gaji dia duk pau adik dia kan. Jadi adik dia ni mai jumpa ayah saya kan. Dia kata, "Pak Ngah, macam mana nak buat ni, abang dia duk kacau kan." Dan ayah saya polis, jadi memang garang lah kan. Jadi ayah saya kata, "Tak apa lah ni macam ni, hang bagi kad bank hang kat aku." Ayah saya kata, "Biar aku jaga kan. Jadi kalau hang nak duit, hang nak beli makanan ke, hang nak guna untuk beli apa, hang mai jumpa Pak Ngah bagi kan." Jadi
yang si adik ni pun bagi, dan setiap kali dia perlukan duit, dia akan main rumah saya untuk minta duit dekat ayah saya. Jadi alhamdulillah bila ayah saya kontrol pegang dia punya kad ATM tu, si abang dia tu walaupun samseng kampung, tapi dengan ayah saya dia tak berani kan. Jadi terselamatlah kita panggil si adik ni daripada gangguan abang dia sendiri. Jadi nak cerita bagi ialah Al-Hajru ala Safih ni, kita kata apa, kontrol, membeku aset, mengontrol ataupun mengawal pengurusan harta dan sebagainya kan. Yang tadi cerita yang saya bagi tahu ni bukan si adik tu yang safih, tapi yang safih tu ialah si abang kan. Cuma ayah saya ni membantu menjaga, mengontrol dan mengawal pengurusan harta si adik daripada diganggu oleh orang lain. So kalaulah begitu rupanya kan, jadi makna kata orang yang betul-betul boros harta dia tu memang dalam konsep dalam perbincangan fiqh pun memang ada sebut al-hajru ala safih. Jadi kaitannya dengan kaedah yang kita bincangkan pada hari ini ialah menolak kemudaratan yang mungkin yang telah berlaku, sedang berlaku ataupun akan berlaku kepada orang yang tidak boleh kontrol ataupun tidak boleh mengurus harta dia. Ini sebagai cerita selingan lah kan. Okey, hudud dan qisas tadi kita dah sebut dia memberi mudarat kepada pelaku jenayah, tetapi sebenarnya dia menolak kemudaratan yang lebih makro, iaitu menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat awam. Okey, sebab orang yang kena pecah rumah, kena rompak ni, dia menimbulkan trauma. Dan bila jiran-jiran dengar jiran sebelah dia kena pecah rumah, kena rompak, mereka pun hidup dalam ketakutan. Okey, jadi ad-darar yuzal. So untuk menjaga kepentingan awam, maka pelaksanaan hukum hudud, merompak, mencuri dan sebagainya itu akan dilaksanakan, dan dia akan memberi kemudaratan kepada pelaku jenayah, tetapi pada masa yang sama dia akan ad-darar akan yuzal daripada masyarakat. Itu. Talak dan fasah nikah sama juga. Perkahwinan perkahwinan sudah pasti akan ada ujian. Bukan semua perkahwinan itu hidup bahagia. Akan ada lah ujian-ujian yang Allah bagi, dan sampai satu tahap tak boleh nak elak lah. Dah soloh, dah hakam, dah kaunseling dan sebagainya, tapi tak boleh nak selamatkan keadaan, maka talak ataupun cerai itulah sebagai jalan terakhir. Dan macam tadi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala pun, kalau nak bercerai, cerai dengan cara elok. Sebab dulu bila masa kahwin, si lelaki minta dengan cara elok, maka nak lepaskan pun sepatutnya dengan cara yang elok. Sebab apa? Sebab ad-darar yuzal. Kita nak menolak kemudaratan kepada mana pihak, dan kita nak menjaga kepentingan kedua-dua pihaknya, suami dan juga isteri. Dan jangan anggap bila berlaku perceraian ini selesai masalah sebenarnya. Dan jangan anggap begitu. Sebab apa? Sebab khusus kalau si suami itu, pasangan tersebut ada anak yang kecil-kecil lagi, jadi tanggungjawab memberi nafkah masih wajib kepada si ayah. Yang dia takkan terputus walaupun berlaku perceraian antara suami isteri tersebut. Jangan duk anggap suami bila dah bercerai, anak-anak duduk dengan isteri, kita pun lepas tangan. Bukan, dia masih ada tanggungjawab. Baik, apa kita nak bincang? Aplikasi kontemporari. Okey, yang saya bagi contoh inilah, potong kaki pesakit kencing manis. Ini pun kita boleh kaitkan dengan ad-darar yuzal. Okey, yang tadi itu kan idza ta'aradat mafsadatan. Okey, kalau potong kaki mafsadah kan, memang kemudaratan, memang akan berlaku keburukan dan hilang kaki kepada pesakit kencing manis. Tapi kalau tak potong, dia akan membawa kemudaratan yang lebih besar, iaitu nyawa. Jadi kita nak laksanakan kemudaratan yang kecil ataupun kemudaratan yang besar. Jadi sudah tentulah kita akan laksanakan kemudaratan yang kecil, iaitu potong kaki, demi untuk mengelakkan hilang nyawa
kepada pesakit kencing manis. Okey, ni slide ni saya sediakan masa tahun 2017 lagi kan. Festival Better Beer kan. Kita tahulah sekarang ni bukan sekarang ni, sebenarnya arak daripada zaman belum zaman Rasul dah ada dah, daripada dulu lagi kan. Dan keburukan arak ini kita dah tahu dah. Okey, dia bukan setakat memudaratkan individu yang meminum arak, tetapi dia juga boleh menyusahkan orang lain, aksiden, menyebabkan kematian dan sebagainya. Banyak cerita yang kita dengar ni. Jadi ad-darar yuzal, arak ini adalah satu kemudaratan yang mana perlu dihilangkan. Okey, jadi kalau kerajaan kena cakna lah kan. Walaupun kita panggil mungkin mendatangkan keuntungan dari segi cukai, tetapi kalau kerajaan yang betul-betul fikir dan cerdik dan juga tahu macam mana nak mempelbagaikan bajet negara ni kan. So jangan hanya fokus kepada cukai-cukai yang seperti arak ni, sebab arak ni dia tidak ada manfaat pun kan. Banyak mudarat. Sebab kita dah tahu orang mati disebabkan dilanggar oleh pemandu-pemandu mabuk ni kan. Yang masalah hak mabuk tu tak mati kan. Orang yang tak mabuk, orang yang tak ada kena-mengena, yang tak bersalah ni yang jadi kemudaratan itu memang terlalu banyak kita saksikan kan. Jadi eloklah ad-darar yuzal dalam kaedah ataupun dalam isu arak ni. Okey, kemudian suntikan vaksin. Ini bila sebut vaksin ni dia jadi isu panas ya. Kan, antara golongan dia panggil anti vaksin dengan anti vaksin. Pandai juga kan, pakat duk gelar kan. Jadi tentang isu vaksin ni pun sebenarnya saya dah ada menulis satu artikel, boleh cari, iaitu kaedah imunisasi sebagai langkah pencegahan, yang telah dipublish dalam jurnal USIM Ulum Islamiyah. Dan juga saya ni adalah panel tetap kepada seminar kesihatan, seminar pendidikan kesihatan anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga JAKIM, di mana kedua-dua agensi kerajaan ini bekerjasama menganjurkan seminar pendidikan kesihatan, dan mereka memilih 3 isu utama, iaitu isu pengguguran, isu rokok dan juga isu vaksin. Dan di mana setiap tajuk ni, tiga-tiga tajuk ni akan digukan, akan akan dijemput 2 orang pakar, seorang pakar daripada kesihatan perubatan, doktor-doktor lah, dan juga satu lagi kita panggil pakar syariah, orang fiqh kan. Jadi kedua-dua ini selalunya seminar ni akan dibuat setengah hari ataupun kadang-kadang sehari ada juga kan. Iaitu membincangkan tiga topik ini, memberi pendidikan kesihatan kepada orang awam kan, dan juga pernah masuk ke IPT kan. Dan saya terlibat ni dalam 2-3 tahun lepas jugalah kan. Jadi kita menjelajah ke satu Malaysia, menerangkan tentang isu vaksin. Malah di peringkat keputusan muzakarah Jawatankuasa Majlis Hal Ehwal Islam Kebangsaan pun telah memutuskan bahawa vaksin-vaksin yang ada di Malaysia ini adalah yang diharuskan sahaja. Jadi dari segi itu jangan bimbanglah. Jadi saya tak nak sentuh secara detail tentang vaksin, hukum dan sebagainya. Cuma berkaitan dengan imunisasi ataupun vaksinisasi ini, ia bertujuan untuk menolak kemudaratan yang lebih besar, iaitu yang dipanggil herd immunity itu kan. Jadi dari segi kaedah Islam pun, kaedah fiqh pun, sebagai langkah pencegahan, ia adalah diiktiraf, vaksin ini diiktiraf dari segi keharusannya. So tidak ada masalah. Kemudian LGBT, okey, membawa kepada kemudaratan dalam bentuk yang makro kan. Sebab kalau LGBT ni khususnya G dengan T lah, G dengan kita panggil tu B pun sama juga, BGT kan. Yang mereka ni kebiasaan akan terlibat dengan liwat
kan? Iaitu hubungan seks melalui dubur, kan? Hukumnya adalah haram. Kemudian L akan melibatkan musahaqah, iaitu kita panggil lesbian, juga diharamkan. Kedua-duanya ada dalil daripada khususnya dalam hadis lah, kan? Dan ini menyebabkan kemudaratan ini adalah disebabkan dosa yang mereka melakukan, perbuatan mungkar ini, di mana kedua perbuatan sama ada musahaqah ataupun liwat ini adalah diharamkan dalam Islam. Dan apa yang diharamkan oleh Islam itu sebenarnya adalah kemudaratan, dan menolaknya adalah dianggap sebagai satu maslahah, dan kita kena patuh. Okey, dan saya juga tidak panjangkan pendetailan tentang LGBT ni, dan cuma nak kaitkan bahawa benda ni adalah mudarat, sama ada kepada diri sendiri ataupun juga kepada masyarakat, dan kemudaratan itu perlu dihindarkan. Okey, kita kaitkan sikit lah, dengan COVID-19 ini dan aplikasinya, aplikasi kaedah ad-darar yuzal ini dalam isu COVID-19. Okey, jadi kalau perasan, International Fatwa and Halal Center ataupun singkatannya IFAH, yang mana saya adalah pengarah besar menjalankan tugas, telah mengeluarkan beberapa siri poster ketika di awal peringkat PKP fasa 1 tu. Saya ada mengeluarkan beberapa poster yang saya cuba kontemporarikan dari segi aplikasi contoh dia. Jadi kita menggunakan kaedah fiqh ad-darar yuzal ini sebagai paksi, yang mana kaedah ini ada kaitan secara langsung dengan COVID-19, iaitu dari segi langkah-langkah pencegahan. PKP itu sendiri, Perintah Kawalan Pergerakan itu sendiri adalah kita panggil aplikasi langkah pencegahan untuk merealisasikan ad-darar yuzal. Sebab COVID-19 adalah kemudaratan, dan kemudaratan yang tahap membawa kepada maut. Bukan kemudaratan tahap biasa-biasa, demam simple sikit-sikit je, tetapi boleh menyebabkan mati. Dan statistik terkini kematian seluruh dunia dah mencecah 160,000 orang. Manakala di Malaysia memang kita nampak jumlah yang kecil, lebih kurang dalam, kalau tak silap, 89 terkini kematian. Nampak macam kecil, tetapi ia tetap membawa kepada maut. Jadi dalam aplikasi ad-darar yuzal ini, apa sahaja, secara kesimpulannya, apa sahaja langkah yang pihak kerajaan ambil untuk mengelakkan, menghindarkan COVID-19 ini, maka boleh termasuk di bawah kaedah ad-darar yuzal. Termasuklah sebagai yang besar tu ialah PKP itu sendiri. Perintah Kawalan Pergerakan itu untuk menghadkan percampuran orang ramai, yang mana virus daripada COVID-19 ni mudah tersebar. Sebab itu dinasihatkan oleh pihak KKM supaya menjarakkan, apabila kalau ada keperluan untuk kita berjumpa dengan orang, tolong jarakkan dan kurangkan keluar rumah kecuali keadaan-keadaan terdesak dan sebagainya. Okey, jadi itu secara ringkaslah untuk kita faham tentang kaedah ad-darar yuzal ini. InsyaAllah setakat itu saja dulu lah pada kali ini. InsyaAllah kita akan tapi saya nak highlightkan semula, kalau anda ingin melihat apakah poster-poster kaedah fiqh yang saya hasilkan itu, boleh rujuk kepada page IFAH, iaitu International Fatwa and Halal Center, IFAH USIM. So tuan-tuan dan perempuan boleh boleh melihat semula kepada poster-poster tersebut di page Facebook IFAH. Okey. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.